Apa khabar semua? Dalam video ni saya membawa anda ke satu lokasi data center di Indonesia, secara tepatnya Kerawang, di mana Microsoft telah jemput kita untuk tengok pembinaan dia punya data center dan juga data center yang sudah operational. Jadi tak ramai orang yang dapat masuk ke dalam data center, lagi-lagi data center yang tengah construction lagi. Jadi ini peluang terbaik dan saya nak kongsikan bersama pengalaman ni dengan anda. Ada dua tempat kita nak pergi. Pertama sekali kita nak tengok data center yang sedang dibuat, tengah dalam construction, dan satu lagi kita nak tengok apa jadi kalau data center ni dah siap dibina. Data center ni senang cerita anda anggap je lah macam sebuah komputer besar. Dekat komputer ni lah disimpan segala data kita yang kita cakap ada dekat cloud tu. Bukannya dia ada atas awan pun, dia ada dekat dalam data center tu. Dekat situlah dia akan simpan data kita, dekat situlah dia akan proses data kita. Segala maklumat banking kita semuanya ada di data center. Jadi fasiliti ni memang sangat kritikal dan boleh dikatakan sampai satu level akan jadi bangunan terpenting di dunia. Dianggarkan sekarang jumlah data yang ada dalam dunia ni adalah sekitar 181 zettabyte. 1 zettabyte ni adalah 1 trilion gigabytes. Dulu kita guna DVD kan. Sebagai perbandingan, kalau 181 zettabyte ni dimasukkan dalam DVD, kita boleh tindih-tindihkan DVD ni sampai dia mengelilingi bumi sebanyak 200 kali. Memang tak terbayang banyaknya data yang ada sekarang ni, termasuklah data yang digunakan dalam video ni. Data banking anda, data media sosial anda, data untuk AI, data untuk cloud storage anda dan pelbagai lagi aplikasi lain. Cuma saya diberikan pas yang istimewa yang mengandungi kebenaran untuk mengambil gambar. Jadi rezeki kita semualah dapat tengok apa yang ada dalam data center ni. Namun ia hanya dibenarkan di tempat yang dekat lantai tu dah ditanda X. Dekat tempat lain dilarang mengambil gambar. Dan peserta yang bukan dari media memang langsung tak dibenarkan mengambil gambar. Memang security ikut je tengok-tengok. Kalau kita ambil gambar sorok-sorok. Inilah puncanya, tidak banyak gambar dalam data center yang available di internet. Kalau ada pun, dia adalah data center yang lama yang mengandungi barisan server rack. Ini sebenarnya adalah desain lama dan desain baru. Tak ramai yang tahu macam mana rupa dia kerana mereka sangat strict dengan fotografi. Ini untuk mengelakkan sebarang risiko rupa hardware dan fasiliti itu terbocor dan juga untuk memastikan pesaing mereka tak tahu tentang teknologi terkini yang dimiliki data center tersebut. Entah kenapa Microsoft begitu transparent kali ini, ajak kita masuk dan bolehlah kita tengok sama-sama. Jadi ini adalah bangunan yang diorang sedang bina lagi. Dalam 70% dia punya construction dia. Maka untuk sebuah data center yang mengandungi beribu-ribu CPU dan GPU dan setiap satunya sangat powerful, maka haba yang dihasilkan sudah pastinya sangat banyak. Jika haba ni tidak diuruskan dengan baik dan dibawa keluar dari data center secepat mungkin, maka processing unit ni akan cair dan akhirnya terbakar. Maka rosaklah segala data yang melalui data center tersebut. Dan kalau ada antaranya adalah data yang sensitif seperti maklumat banking, maka kita akan ada masalah yang besar. Di belakang saya adalah tempat untuk diorang letak server rack. Jadi dekat tempat ni memang akan disejukkan oleh array of kipas-kipas yang akan membawa masuk udara yang sejuk, and then udara sejuk tu akan pergi ke belakang rack dan dia akan jadi panas disebabkan server ni perlukan power. Bila di belakang tu, udara tu akan naik ke atas untuk dikeluarkan daripada space ni. Jadi diorang ada guna satu teknik yang dipanggil non-evaporative cooling. So boleh menjimatkan banyak air. Instead of air tu tersejat ke udara, air tu akan di-contain dalam satu loop dan boleh guna banyak kali. Jadi dari situ boleh menjimatkan air. Bila kita sebut tentang cooling system untuk menyejukkan data center ni, maka di negara kita anda tahu tak, adanya kekhawatiran bahawa bekalan air tak cukup.
untuk disupply kepada data center ni. Maka teknologi non-evaporative cooling ni nampak macam penyelesaian yang agak baik. Jadi untuk tahu lebih lanjut tentang apa dia non-evaporative cooling ni, kita tanya expert dia sendiri, iaitu Encik Alistair Spear. Beliau ni adalah Head of Global Infrastructure untuk Microsoft Azure. Jadi dia oversee lah pembangunan data center di seluruh dunia. Memang untuk Indonesia tour ni dia terbang direct dari US pukul 2 pagi sampai sekarang dah tengah hari, dia tak tidur lagi. Saya pun tak tahu macam mana dia buat. Okey, jom kita tanya dia sikit. And so this liquid cooling is a closed loop system, so that the liquid runs over the chip, warms up, and then will run over a radiator, essentially, to cool down that liquid and then pump it back. And so the benefits of this approach is that no water is lost. It's just a closed loop system, so the water keeps going around and round, going from hot to cold to hot to cold, keeping the chip cool and functioning as well. And so that allows us to run much more powerful chips without having to use faster fans and colder air to move over that heat as well. Antara benda yang paling penting untuk data center ni adalah sebenarnya power. Itu adalah dia punya substation. Ada transformer dekat dalam tu, dan transformer ni lah yang akan power keseluruhan kawasan ni. Dianggarkan fasiliti ni dia punya kapasiti adalah lebih kurang 48 megawatt, tapi keseluruhan kampus ni lebih kurang 244 megawatt. Banyak lagi kawasan nampaknya yang diorang akan bangunkan dan membina data center. Mungkin at one point nak kena bina satu stesen jana kuasa untuk power up data center. Jadi kita akan balik ke office dulu, kemudian kita akan tengok data center yang dah siap. Ini data center yang belum siap dia panggil JKT09. Yang dah siap tu JKT02. Jadi jom saya bawa anda tengok ke sana. Tadi bangunan belum siap, kita pergi bangunan yang dah siap pula. Apabila masuk ke data center ni, anda akan melalui pemeriksaan keselamatan yang sangat ketat. Sampai saja berdekatan dengan data center ni, anda akan perasan yang kawasan di sekitarnya sangat rata dan terbuka. Jadi ini memang by design. Dia menyukarkan orang untuk menyelundup masuk tanpa dilihat oleh CCTV. Untuk masuk ke dalam, pertama sekali anda kena lepas dulu pagar dekat luar tu. Tak ada orang pun yang ada dekat pondok pengawal dan segala komunikasi perlu melalui intercom. Memang tempat ni adalah sebuah tempat yang bagi saya sangat unwelcoming. Walaupun untuk kami yang dijemput sebagai media. Nampak seperti bahagian luar data center ni telah direka bentuk untuk tak bagi sesiapa masuk. Kita sekarang berada di hadapan data center Microsoft. Kalau tadi data center yang kita masuk tadi adalah data center yang sedang dibuat, tapi sekarang ni kita berada di depan data center yang memang operational, memang tengah aktif. Server-server dekat dalam tu memang tengah berjalan. Nak masuk dekat sini, di kawasan luar ni ada security yang sangat ketat. Kemudian kawasan ni kosong saja, macam tak ada orang. Memang personal dekat sini sangat sikit berbanding dengan keluasan dia. Jadi mungkin one day data center ni akan jadi fully automated. Jadi tanpa membuang masa, jom saya bawa anda masuk ke dalam. Jadi sekarang kita berada betul-betul di dalam data center. Anda perasan tak rak dekat belakang ni? Rak ni dalam ni adanya GPU. GPU dia belah sini je, kecil je. Tapi belah sana tu, lagi dua ni adalah dia punya cooling. Kalau anda perasan di hujung sana, adanya macam kipas yang besar untuk membawa angin yang sejuk datang ke sini. Angin yang sejuk ni akan disedut masuk ke dalam radiator di belakang cooling system tu. Bila disedut masuk, nanti udara tu jadi panas kan? Udara panas tu akan masuk ke situ dan naik ke atas. Jadi macam itulah cara dia sejukkan GPU ni. Maknanya bukannya udara tu direct akan sejukkan GPU, tapi dia akan sejukkan liquid yang menyejukkan GPU. Di berlapis-lapis lah dekat sini. Itu dia orang panggil liquid cooling. Sama juga macam komputer anda kan. Liquid tu akan lalu dekat anda punya processor, kemudian dibawa naik akan lalu radiator. Kemudian kipas akan pusing dekat radiator tu. Maknanya kipas tu mengalirkan udara untuk menyejukkan coolant dekat dalam radiator tu. Sama juga sistem yang digunakan dekat sini. Saya ingatkan,
akan ada rack yang penuh lah dekat sini. Macam server zaman dulu-dulu. Tapi rupanya dia punya rack sekarang sangat teratur dan sangat sedikit. Satu row ni ada dalam 2 rack je. Sini 2 rack, situ 2 rack, sana 2 rack. Kemudian di celah-celah tu adanya communication punya rack. Untuk communicate antara rack-rack GPU ni. Satu rack ni mengandungi 72 GPU. Kemudian GPU ni akan dilinkkan dengan GPU-GPU yang lain melalui kabel yang warna biru tu. Kabel biru tu adalah kabel storage. Maknanya dia akan hantar data untuk storage. Kabel kuning pula, tak silap saya, untuk communication. Jadi memang sangat fascinating. Saya pun first time masuk ke sini dan nak masuk tadi security memang sangat ketat. Dan ada kemungkinan data center macam ni akan jadi antara bangunan yang paling dilindungi di muka bumi ni. Airport punya security pun tak secanggih ni. Sebab apa? Sebab data center ni lah ada yang prosesnya kita punya banking information. Yang itu paling kritikal lah. Bayangkan sekali anda pergi buka banking apps, tak ada duit anda dalam tu. Kan huru-hara jadinya. Jadi kalau anda perasan, security memang ada di mana-mana. Di tepi saya ni pun, dia pandang saya, tak berkelip mata dia. Untuk tengok sama ada kita cuba rekod benda-benda yang pelik-pelik. Kemudian segala alatan, dia panggil dia data bearing device. DBD, memang kena tinggalkan. Jadi kalau kita ada hard drive ke, kita ada recorder ke, semua kena ditinggalkan dekat luar. Kalau tak, memang tak lepas dekat security. Tadi saya dapat masuk dalam bilik ni. Bilik ni adalah bilik di mana udara panas daripada GPU tu pergi ke belakang dan masuk ke situ. Dan udara panas ni akan pergi ke atas. Jadi dekat dalam tu memang sangat panas. Ada banyak kipas dekat dalam tu. Kipas tu adalah untuk menarik udara sejuk dari luar masuk ke dalam. Jadi saya tak tahulah siapa yang fikirkan benda ni sehingga dia menjadi sangat kompleks. Kemudian bangunan baru yang diorang bina tu akan menggunakan hardware yang lebih kompleks lagi, hardware yang lebih canggih lagi. Jadi data center ni siapa bina makin lambat, dia akan dapat data center yang lagi canggih. Sama je macam kita punya personal computer tu. Kalau kita beli komputer kata 10 tahun lepas, yang paling canggih pun sekarang ni dah tak canggih dah. Sama jugalah dengan data center. Jadi nak keep up dengan kelajuan ni pun satu masalah kepada pembuat-pembuat data center. Kita pula makin lama makin demanding kan. Kalau dulu tak guna AI, sekarang dah guna AI. Kalau dulu guna AI cari benda yang simple-simple saja. Sekarang cari benda yang lagi susah. Jadi kita demand sangat banyak daripada AI. Maka diorang akan sentiasalah upgrade diorang punya data center. Dekat Indonesia ni Microsoft laburkan hampir 1.3 bilion USD untuk membina data center di sini. Jadi ada seorang wakil daripada menteri dia cakap yang ini adalah antara investment yang terbesar oleh syarikat teknologi di negara mereka. Kemudian ada banyak redundancy. Kalau kata tiba-tiba blackout, maka bateri akan standby untuk terus hidupkan data center ni. Lepas tu bila bateri habis, sementara bateri habis mungkin generator akan hidup. Bila bateri habis, generator akan take over sampailah power online semula. Even cooling system dia pun kalau kata tiba-tiba lah rosak main cooling system dia, adalah diorang install chiller di sekeliling kawasan ni sebagai backup untuk sejukkan GPU dekat sini. Untuk AI pula, ada GPU yang buat inference dan ada GPU yang digunakan untuk training. Tak silap saya, GPU untuk training ni dia punya processing power dia lagi high demanding dan dia punya load tu lebih tinggi, maka heat yang dia generate pun akan menjadi semakin tinggi. Inilah ada data center yang katanya sampai nak kena bina power plant sendiri untuk powerkan data center tu. At least dekat Indonesia ni, diorang bina data center ni dekat kawasan industri. Sebab apa? Sebab kawasan industri ni dia punya grid elektrik tu memang dah disediakan, memang high powered punya grid. Jadi diorang just start daripada situ sahaja. Kalau bina dekat rumah orang ni dia punya rated power dia lain berbanding kawasan industri. Sebab itulah data center di sini ada di kawasan-kawasan industri. Tapi bila tengok pembangunan yang best macam ni dekat Indonesia kan, saya sebagai orang Malaysia pun rasa jealous lah sikit. Jadi bila balik ke Malaysia, kita tanya Strategic Director Microsoft dekat Malaysia iaitu Dr. Andrew Lau, kenapa dia orang buat dekat Indonesia je, tak buat ke dekat Malaysia? Jadi kita pergi sendiri ke Menara Shell dekat HQ Microsoft untuk tanya dia. Jom kita dengar apa jawapannya. Ada atau tidak dekat Malaysia?
Yeah, we are in fact investing in Malaysia as well, up to the tune of when our CEO came, announcement of a 2.2 billion USD investment down here in Malaysia. And definitely, as we have already announced, we have actually launched our data center in Malaysia called Malaysia West. All right, and actually the Malaysia West region consists of 3 available zones located in the Greater Klang Valley area. In addition, we also recently made an announcement of an additional data center region down in Johor, and that's what we call the Southeast Asia 3 data center region, to leverage upon the use of digital infrastructure within the whole Southeast Asia and the region as well. So in fact, Microsoft is investing in Malaysia very significantly in digital infrastructure, but at the same time we're also investing in talent development. As part of this announcement, we have actually trained more than 1.5 million people as part of what we call the Bersama Malaysia initiative. In addition, we also train more than about 800,000 people for AI talent development as well. So the investment in Malaysia is very, very significant. And obviously, as we say, as more and more countries want to have their digital infrastructure within the country boundaries itself, we continue here in Malaysia to continue to invest in those particular areas as well. Jadi jangan gaduh-gaduh lagi. Dekat Malaysia pun ada, dekat Indonesia pun ada. Kalau anda dapat belajar something dari video ni, jangan lupa tekan butang like dan tekan juga butang subscribe, sebab banyak lagi video-video best menanti anda selepas ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada pihak Microsoft yang jaga saya ni, nama dia Celeste. So thank you Celeste for the invitation. Dan untuk anda semua yang menonton, jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.